BBC atau kebenaran? Kerjaya 15 tahun atau pemecatan? Emily harus membuat pilihan. Pada tahun 2025, seramai 600 pelajar dari University Cambridge meninggalkan United Kingdom, untuk menuju ke Malaysia. Emily, seorang wartawan BBC, pergi untuk menyiasat puncanya, namun apa yang dilihatnya di Malaysia jauh melampaui jangkaan. Pemeriksaan imigresen yang hanya mengambil masa 2 menit, syarikat pemula, startup dengan CEO berusia 25 tahun yang mendapat pelaburan RM40 juta Riga, graduan university yang terus mendapat pekerjaan, serta teknologi yang mendahului UK sebanyak 5 tahun. Semuanya begitu pantas, semuanya sangat berbeza. Namun, ibu pejabat di London menyekat laporan tersebut. Alasannya, laporan itu terlalu memihak kepada Malaysia dan hilang objektiviti. Jika dia tidak segera pulang, dia akan dipecat. Emily bertekad meninggalkan BBC demi kebenaran. Dokumentarinya kemudian menggegarkan seluruh UK dengan jumlah penonton mencecah 8 juta orang, rekod tertinggi dalam sejarah. Dunia mula berputar. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, sila tekan suka, langgan, dan aktifkan loceng untuk terus mengikuti kisah seterusnya. Nama saya Emily Boss. Saya merupakan wartawan penyiasat yang telah berkhidmat selama 15 tahun di bahagian pendidikan BBC. Saya graduan University Oxford dan menetap di London. Kepakaran saya adalah membongkar masalah dalam sistem pendidikan UK. Sejujurnya, saya tidak mempunyai minat yang besar terhadap pendidikan di Asia. Saya hanya tahu tentang sistem pembelajaran tekanan tinggi di China atau neraka peperiksaan di Jepun. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Februari 2025, peti email saya menerima satu maklumat pelik. Kandungannya, 600 pelajar University Cambridge akan melakukan perjalanan beramai-ramai ke Malaysia. Pada mulanya, saya menyangka ia hanyalah lawatan akademik luar negara yang biasa. Bukankah normal bagi pelajar universiti ternama Eropah melawat Asia? Namun, selepas melihat dokumen tambahan yang dihantar, kening saya terjongket. Pelajar-pelajar ini bukan menggunakan subsidi universiti, tetapi membayar sendiri tiket kapal terbang sebanyak 1.300 kira-kira 7.500 seorang. Lebih mengejutkan, terdapat senarai menunggu waiting list lebih 200 pelajar lagi untuk peluang seterusnya. Ini sangat aneh. Jika mereka pelajar Cambridge, ada banyak tempat menarik di Eropah yang boleh dilawati, Paris, Rome, Berlin. Mengapa mereka mahu pergi ke Malaysia yang terletak hampir 10.000 kilometer jauhnya? Saya menghubungi wakil pelajar tersebut. Seorang wanita berusia awal 20-an menjawab dengan suara yang penuh keterujaan. Apabila saya bertanya mengapa Malaysia, dia menjawab tanpa ragu. Semikonduktor, ekonomi digital, startup AI, dan teknologi masa depan. Kata-kata kunci itu keluar bertalu-talu. Saya menggelengkan kepala. Bukankah semua itu juga ada di Eropah? Di hujung perbualan, pelajar itu berkata sesuatu yang mengejutkan. UK sudah ketinggalan. Kata-kata yang terlalu berterus terang itu membuatkan saya panik. Bagaimana pelajar Cambridge boleh menilai negara sendiri sebegitu rupa? Saya menyangka itu hanyalah ekspresi ekstrim generasi muda. Tetapi ayat itu terus terngiang-ngiang. UK sudah ketinggalan. Benarkah? Saya telah membuat liputan pendidikan UK selama 15 tahun. Isu yuran, kesukaran mendapat kerja, kekurangan dana penyelidikan. Memang banyak masalah, tetapi UK tetap sebuah negara maju. Cambridge pula, universiti ketiga terbaik dunia. Mengatakan kami ketinggalan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Keesokan harinya, saya melaporkan perkara ini dalam mesyuarat editor. Timbalan ketua editor, Joe, memberi reaksi dingin. Nadanya seolah-olah berkata, apa yang menarik sangat tentang pelajar pergi melancong. Namun saya tidak menyerah. Saya meyakinkannya bahwa 600 orang yang membiayai sendiri perjalanan ke Malaysia bukan sekadar melancong. Joe mengeluh dan berkata, pergilah sahkan sendiri, tetapi budget sokongan adalah minimum. Bagi saya, itu sudah memadai, kerana kebenaran ada di lapangan. Seminggu kemudian, saya menaiki pesawat dari lapangan terbang Heathrow menuju ke CLIA lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sepanjang 13 jam penerbangan, saya menyemak data tentang Malaysia melalui komputer riba. KDNK per kapita yang meningkat, kedudukan strategik dalam rantaian bekalan teknologi global, dan hub semikonduktor dunia di Pulau Pinang. Angka-angka ini mengagumkan, tetapi persoalan tetap ada. Apakah yang mendorong 600 pelajar Cambridge ini? Jawabannya bakal terdedah tidak lama lagi. Saya menutup komputer riba dan memejamkan mata,
Namun kata-kata pelajar itu muncul lagi. UK sudah ketinggalan. Saya menggeleng kepala. Mana mungkin? 5 Mach 2525, jam 8 pagi, saya tiba di Clia. Sebaik turun dari pesawat, suasana terasa berbeza. Lapangan terbang itu sangat tenang, atau lebih tepat lagi, sangat teratur. Sangat berbeza dengan kekalutan di Heathrow. Saya menuju ke balai ketibaan. Di Heathrow, biasanya saya perlu beratur selama sejam. Tetapi di Clia berbeza. Terdapat banyak pagar automatic, autogate. Imbasan pasport, cap jari, dan sistem pengecaman wajah hanya mengambil masa 2 menit. Sukar dipercayai. Jika di Heathrow, pegawai akan membelek pasport, bertanya soalan, dan mengecap secara manual. Perbezaan kecekapannya seolah-olah 30 kali ganda. Di balai ketibaan, pemandangan di hadapan saya membuatkan saya terpaku. 600 pelajar Cambridge berkumpul dengan sangat teratur dalam kumpulan masing-masing. Pemandu pelancong Malaysia menggunakan tablet untuk mengesahkan kehadiran. Tiada kekacauan langsung. Seorang pemandu pelancong perasan saya dan menyapa dalam bahasa Inggris yang sangat fasih, hampir setaraf penutur jati. Saya memperkenalkan diri dari BBC, dan dia bersetuju untuk ditemu bual dengan sikap yang sangat profesional. Saya berjalan di celah-celah pelajar. Semua wajah kelihatan teruja. Seorang pelajar menunjukkan foto pemandangan malam Kuala Lumpur kepada rakannya. Seorang lagi sedang menyelidik tentang budaya tempatan. Ini bukan wajah pelajar yang sekadar mahu berseronok. Tiba-tiba, seorang pelajar perempuan berdiri di depan saya. Dia berambut pirang, berusia sekitar 20 tahun. Namanya Jessica, pelajar tahun kedua sains komputer. Dia tersenyum dan berkata, "Emily, ini baru permulaan." Saya mahu bertanya apa maksudnya. Tetapi Jessica hanya memberikan senyuman bermakna dan kembali kepada rakan-rakannya. Saya berasa pelik. Baru permulaan? Adakah ada sesuatu yang lebih besar? Kami menaiki bas menuju ke penginapan. Di Lebuh Raya, kesan pertama saya terhadap Kuala Lumpur adalah sangat hebat. Jambatan yang merentasi bandar, bangunan pencakar langit yang tinggi melangit seperti Merdeka 118 dan menara berkembar Petronas menghiasi ruang udara. Lampu-lampu kota jauh berbeza skalanya dengan London. Saya berbual ringkas dengan pemandu teksi. Bahasa Inggrisnya sangat lancar. Di London, ramai pemandu teksi hanya mahir berbahasa Inggris, tetapi di sini mereka boleh bertukar-tukar antara bahasa Melayu, Inggris, dan dialek lain dengan mudah. Adakah tahap pendidikan Malaysia sudah setinggi ini? Tiba di hotel, urusan daftar masuk hanya mengambil masa 5 menit. Kaki tangan menggunakan tablet dan menghantar kunci digital terus ke telefon pintar saya. Malah kad bilik pun tidak diperlukan. Jika di Hotel London, mengisi dokumen dan mendengar penjelasan kaki tangan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 30 menit. Dari jendela bilik, saya melihat kota Kuala Lumpur yang bercahaya. Ini lebih maju daripada yang saya bayangkan. Saya membuka komputer riba dan mula menyusun nota. Immigration automatic, pelajar yang teratur, bahasa Inggris yang fasih, daftar masuk hotel yang pantas. Setiap satunya berbeza dengan UK. Kecekapan, kelajuan, sistem, semuanya seolah-olah mendahului UK. Malaysia yang saya tahu bukan begini. Saya sangka mereka hanya hebat dalam sektor pembuatan. Tetapi selepas datang sendiri, ia berada pada tahap yang berbeza. Walaupun letih, saya tidak dapat tidur. Kata-kata Jessica bergema, ini baru permulaan. Apa yang akan saya lihat esok? Hari kedua, kami menuju ke Pulau Pinang, Silicon Valley Timur. Di dalam bas, pemandu menjelaskan bahwa di sini berkumpulnya gergasi teknologi seperti Intel, AMD, dan ratusan syarikat semikonduktor. Mendengar perbandingan dengan Silicon Valley di AS, saya agak sangsi. Silicon Valley adalah tempat Google dan Apple. Adakah Malaysia setaraf itu? Namun, sebaik memasuki kawasan perindustrian bayan lepas, pemikiran saya mula berubah. Bangunan pusat R&D yang gah dengan reka bentuk kaca moden muncul di depan mata. Ia jauh lebih futuristik berbanding hub teknologi di London. Di dalam bangunan, lobi utamanya seperti bandar masa depan. Robot sedang memberi panduan, dan skrin micro LED gergasi terpasang di dinding. Jurutera berpakaian kasual bebas ke sana kemari. Suasananya mirip ibu pejabat Google. Kami melawat Institut Inovasi AI. Penyelidik muda mula memberi pembentangan tentang reka bentuk chip pemprosesan bahasa tabii dan teknologi pemanduan autonomi yang sangat canggih. Pelajar Cambridge tidak henti-henti bertanya, dan penyelidik menjawab dengan yakin. Seorang pelajar bertanya, bagaimana perbandingannya dengan Silicon Valley? Penyelidik itu menjawab dengan tenang. Dalam bidang perkakasan dan proses pembuatan maju, kami sudah mendahului.
Dia memberikan contoh spesifik tentang teknologi pembungkusan chip dan pengkomputeran awan. Saya mencatat nota, tertanya-tanya adakah dia keterlaluan, tetapi pandangan matanya sangat jujur. Sesi petang diteruskan dengan lawatan ke syarikat pemula, startup. Kami melawat 10 syarikat yang merangkumi AI, perubatan pintar, dan tenaga hijau. Apa yang mengejutkan adalah usia CEO mereka. Kebanyakannya lewat 20-an atau awal 30-an. Di sebuah syarikat AI perubatan, saya bertemu CEO berusia 25 tahun. Dia berkata selepas graduan dari universiti tempatan, dia terus mengasah syarikat dan telah mendapat dana pelaburan melebihi Rm40 juta rigo. Di London, kelajuan pelaburan sebegini hampir mustahil. Seorang pelajar bertanya apa perbezaannya dengan memulakan perniagaan di UK. CEO itu menjawab, kelajuan. Di Malaysia, keputusan pelaburan mengambil masa 3 bulan. Produk dilancarkan dalam 6 bulan. Di UK, katanya, proses keputusan pelaburan sahaja mungkin memakan masa 18 bulan. Pelajar-pelajar mengangguk setuju. Saya terpaksa mengakui bahwa UK memang sangat lambat. Birokrasi dan peraturan mengambil masa yang terlalu lama. Walaupun kami menjerit tentang inovasi, sistem kami tetap konservatif. Menjelang senja, kami melawat ibu pejabat Grab. Di dalam bangunan penuh dengan elemen teknologi dan kreativiti, ramai pelajar menggunakan aplikasi Grab dan mereka kagum dengan ekosistemnya. Dalam mesyuarat dengan pihak pengurusan, mereka membentangkan strategi global tentang perbankan digital dan e-dagang di Asia Tenggara. Ketika itu, satu kejadian luar biasa berlaku. Seorang pelajar tahun ketiga kejuruteraan komputer menerima tawaran latihan industri, internship, secara terus di situ selepas soalannya, menarik perhatian pihak pengurusan. Pelajar itu hampir menitiskan air mata kegembiraan manakala rakan-rakannya menepuk bahu memberi tahniah. Saya sedar, ini bukan sekadar lawatan. Mereka datang untuk mencari peluang masa depan, rangkaian, dan kemungkinan yang tidak dapat mereka perolehi di UK. Di dalam bas pulang, saya bertanya kepada pelajar apa yang paling mengagumkan mereka hari ini. Seorang menjawab, kelajuan, keputusan, pelaksanaan, dan hasil, semuanya sangat pantas. Di UK, mesyuarat sahaja mengambil masa 3 bulan. Seorang lagi menambah, peluang. CEO usia 20-an, tawaran kerja terus di lapangan. Di UK, selepas graduan pun susah cari kerja. Tetapi di sini peluang datang ketika masih belajar. Saya menyusun data dalam komputer riba. Setiap satu adalah bahan berita, tetapi juga kebenaran yang pahit. Adakah UK benar-benar ketinggalan? Adakah Malaysia lebih maju seperti yang dikatakan pelajar ini? Hari ketiga, kami tiba di Universiti Malaya UM di Kuala Lumpur. Kampusnya sangat luas dan hijau, malah kawasannya terasa lebih besar daripada Cambridge. Bangunannya modern dengan kemudahan terkini. Kami melawat Fakulti Kejuruteraan, Makmal Semikonduktor, Makmal AI, dan Pusat Robotik. Semuanya dilengkapi peralatan paling baharu. Apabila ditanya tentang budget penyelidikan, seorang profesor menjawab, ia mencecah berbilion ringgit setahun, termasuk kerjasama industri. Ini setaraf dengan budget di Cambridge. Kami melawat perpustakaan yang dibuka 24 jam. Katanya jam 2 pagi pun masih ramai pelajar di situ. Kemudahannya, ruang perbincangan digital dan pangkalan data jauh lebih canggih daripada perpustakaan Cambridge. Seterusnya kami ke University Science Malaysia, USM, di Pulau Pinang. Sebaik memasuki kampus, pemandangan futuristik menyambut kami. Robot penghantaran, robot pembersihan, dan robot panduan bergerak di sekitar kampus. Dalam sesi dialog dengan profesor tentang daya saing university, beliau menunjukkan data kedudukan QS World University Rankings. UM dan USM telah melonjak naik dalam bidang kejuruteraan elektronik berbanding 10 tahun lalu. Lebih mengejutkan, jumlah sitasi jurnal penyelidikan dalam bidang semikonduktor dan bahan maju menunjukkan Malaysia berada pada tahap peneraju dunia. Saya bertanya mengapa pelajar UK berminat di sini. Profesor menunjukkan statistik. Kadar kebolehpasaran graduan Cambridge adalah 45%, manakala graduan elit Malaysia mencecah lebih 80%. Gaji permulaan bidang teknologi di sini juga sangat kompetitif dari segi kuasa beli. Syarikat global seperti Intel dan Infineon beratur untuk mengambil graduan. Seorang pelajar bertanya, adakah profesor faham mengapa kami datang ke sini? Profesor itu mengangguk kerana peluang ada di sini. UK mempunyai tradisi tetapi lambat berubah. Malaysia pula sedang memacu perubahan. Malam itu di hotel, saya menyusun data penyelidikan.
statistik jurnal, dan kadar pekerjaan. Angkanya sangat jelas, university di Malaysia sedang berkembang pesat. Tiba-tiba, Michael, editor dari London, menelepon. Nadanya dingin. Dia meminta laporan saya. Saya menceritakan tentang bayan lepas, dan USM, serta kemajuan pesat Malaysia. Michael memotong percakapan saya. Ini terlalu memihak kepada Malaysia. BBC harus seimbang. Laporan kamu nampak seperti propaganda kerajaan Malaysia. Itu adalah amaran supaya saya kekal objektif mengikut neraca mereka. Selepas meletakkan telefon, perasaan saya bercampur baur. Memihak, saya hanya melaporkan apa yang saya lihat berdasarkan fakta dan data. Adakah menyatakan kebenaran itu dianggap memihak? Keesokan paginya saya melihat berita di media UK. Satu laporan diterbitkan dengan tajuk sensasi. Wartawan BBC didakwa menjadi agen propaganda kerajaan Malaysia. Kandungannya mengkritik saya dengan memetik sumber tanpa nama daripada BBC yang mengatakan laporan Emily terlalu mesra Malaysia dan hilang objektiviti. Komen-komen di bawahnya juga pedas. Dah kena rasuah ke? Wartawan yang dibeli. Saya sangat marah tetapi juga mula ragu-ragu. Adakah saya hanya melihat sisi baik sahaja? Saya menyemak semula nota, rakaman dan foto. Adakah ada penipuan? Tidak. Semuanya fakta. Petang itu, Michael menelpon lagi dengan nada mengarah. Hentikan penyiasatan, pulang ke London sekarang. Jika diteruskan, image BBC akan terjejas. Saya terdiam. Kerjaya 15 tahun saya kini di hujung tanduk. Namun, bukankah tugas wartawan untuk menyampaikan kebenaran? Bukannya memihak, tetapi menyampaikan fakta. Saya melihat keluar jendela. Warga Kuala Lumpur sibuk dengan rutin mereka, ke pejabat, minum di kafe. Kecekapan, kelajuan, inovasi. Walaupun tidak nampak secara fizikal, ia dapat dirasai. Inilah kekuatan Malaysia. Tiba-tiba, saya menerima mesej daripada pelajar. Mereka memulakan petition dalam talian bertajuk, "Jangan sekat laporan Emily." Seramai 500 orang sudah menandatangani. Saya terharu. Pelajar-pelajar ini menyokong saya, kerana mereka percaya kebenaran harus diberitahu. Saya tekad untuk bertahan. Saya menghantar email kepada Michael. Saya akan meneruskan laporan ini. Jika BBC tidak mahu, saya akan menjadi wartawan bebas. Ini bermakna saya mempertaruhkan kerjaya 15 tahun saya. Balasannya datang 30 menit kemudian. Kami menghormati pilihan Anda, tetapi tanggung sendiri akibatnya. Secara resmi, saya akan dipecat jika gagal, tetapi saya tidak mundur. Saya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saya melakukan temu bual mendalam dengan 50 daripada 600 pelajar tersebut. Pelajar pertama, jurusan ekonomi, berkata tanpa ragu, UK tiada masa depan. Graduan tiada kerja, kalau ada pun gaji rendah. Malaysia ada banyak peluang. Pelajar kedua, jurusan kejuruteraan komputer, menjawab mengapa dia memilih Malaysia berbanding Silicon Valley, pas penggajian dan visa. Visa AS sangat susah, tetapi Malaysia mempunyai sistem DA rantau dan pas bakat yang sangat mesra dan pantas untuk pakar asing. Pelajar ketiga memberikan jawapan yang paling mengejutkan. Saya mahu bekerja di Malaysia selepas graduan. Saya mahu memohon di syarikat teknologi di sini. Saya tiada niat untuk pulang ke UK. Saya terhenti menulis. Pelajar Cambridge mahu bekerja di Malaysia, sukar dipercayai. Namun daripada 50 orang, 15 orang mempertimbangkan perkara yang sama, yaitu 30%. Alasannya konsisten, peluang, kelajuan, pertumbuhan. UK sedang statik, Malaysia sedang berkembang. Petang itu saya bertemu pelajar universiti tempatan di sebuah kafe berhampiran 5 orang pelajar berusia awal 20-an sedang bersiap sedia untuk startup mereka sendiri. Seorang pemuda berusia 25 tahun berkata, dia sedang membangunkan servis terjemahan AI dan telah mendapat pelaburan benih seed funding sebanyak 2 juta ringgit. Di UK, jumlah itu sangat besar untuk peringkat awal. Saya bertanya apa perbezaannya dengan startup UK. Dia tersenyum. UK masih menggunakan teknologi 10 tahun lepas. Ayat itu menusuk hati saya. Mungkin hiperbola, tetapi ada benarnya. UK takut kepada perubahan demi menjaga tradisi, lalu terlepas inovasi. Malam itu, saya menyusun semua testimoni dan analisis data. Michael menelepon lagi, mengarahkan saya pulang atau dipecat. Saya menarik nafas panjang dan menjawab, saya akan menjadi wartawan bebas. Saya tinggalkan BBC, tetapi laporan ini saya akan selesaikan. Michael mengeluh dan meletakkan telepon. Itulah saat kerjaya 15 tahun saya berakhir. Namun saya tidak menyesal,
karena saya melakukan tugas sebagai wartawan. Kebenaran harus dilaporkan. Keesokan harinya, saya memaklumkan kepada pelajar bahwa saya bukan lagi di bawah BBC tetapi laporan tetap diteruskan. Mereka bersorak. Jessica mendekati saya dan berkata, "Bukankah saya dah kata, ini baru permulaan. Sekaranglah perjuangan sebenar bermula." Saya mula menulis laporan bertajuk, "Mengapa Cambridge memilih Malaysia?" Ini adalah karya terakhir kerjaya saya, ia harus menjadi yang terbaik. Seminggu berlalu, BBC secara rasmi menghantar surat pemecatan. Rakan wartawan lain memutuskan hubungan. Saya rasa seperti yatim piatu dalam industri. Tetapi pelajar tidak berpaling tada. 600 orang mengeluarkan kenyataan sokongan. Tanda pagar Stand with Emily tular di UK dan seluruh dunia. Malah, Naib Kanselor Cambridge mengeluarkan kenyataan bahwa laporan saya adalah penting dan kebebasan bersuara harus dihormati. Ibu pejabat BBC mula panik kerana pendapat awam menyebelahi saya. Namun saya tidak peduli. Sebagai wartawan bebas, saya mahu menghasilkan dokumentari bebas. Isunya adalah dana. Saya perlukan sekurang-kurangnya 20,000 pound untuk penggambaran dan penyuntingan profesional, sedangkan baki akaun saya hanya 5,000 pound. Pelajar Cambridge bertindak melancarkan dana khalayak, crowdfunding. Dalam masa 3 hari sasarannya tercapai, malah jumlahnya melebihi 50,000 pound dengan sumbangan dari seluruh dunia. Saya berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Saya memulakan penggambaran dokumentari. Saya melawat semula Pulau Pinang, dan USM dengan lebih mendalam. Saya melawat kilang semikonduktor gergasi yang saiznya seluas 100 padang bola. Jurutera menjelaskan mereka sedang menghasilkan chip 2 nanometer dan 3 nanometer, teknologi yang hanya mampu dilakukan oleh segelintir tempat di dunia. UK malah belum mampu menghasilkan chip 7 nanometer. Saya juga melawat pusat di kenderaan elektrik tempatan dan mencuba kereta pemanduan autonomi tahap 4. Ia mendahului UK sebanyak 5 tahun. Seorang pelajar bertanya kepada saya, "Mengapa UK begitu ketinggalan?" Saya menjawab jujur, "Kerana kelajuan. UK terlalu lambat membuat keputusan. Malaysia bertindak pantas." Pelajar itu mengangguk. "Sebab itulah kami di sini. Jika kami kekal di UK, kami akan terlepas peluang. Kami mahu belajar tentang masa depan di Malaysia." Pada saat itu saya sedar, ini bukan hanya kisah tentang Malaysia, tetapi tentang masa depan UK. Generasi muda tahu UK harus berubah. Seorang pelajar wanita berusia 21 tahun berkata kepada saya, "Emily, jangan takut pada kebenaran." Ayat itu terpahat di hati. Saya sedar selama ini saya takut dipecat, takut dipulaukan. Tetapi lebih menakutkan jika kita mengelak daripada kebenaran, bahwa UK sedang ketinggalan dan Malaysia sedang memimpin. Saya tekad menyiapkan dokumentari ini. 2 minggu kemudian, berlaku sesuatu yang luar biasa. Media UK mula berubah nada. Akhbar utama menerbitkan laporan bertajuk "Emily adalah benar" dan mula mengakui kemajuan Malaysia secara serius. Krisis pendidikan di UK mula dibincangkan secara terbuka. BBC pula berada dalam keadaan terdesak kerana sentimen awam. 3 hari kemudian, Michael menelpon saya. Suaranya berubah. "Emily, saya minta maaf." Dia mengakui kesilapannya dan meminta saya kembali bekerja, malah mahu menyiarkan dokumentari itu di BBC. Saya teragak-agak, tetapi akhirnya bersetuju dengan syarat. Saya memegang kuasa penuh penyuntingan tanpa sebarang gangguan. Michael bersetuju, dan permohonan maaf secara terbuka diterbitkan di laman web rasmi BBC. Saya kembali, tetapi bukan lagi Emily yang lama. Saya kini seorang pejuang kebenaran. Dokumentari bertajuk "Mengapa Cambridge Memilih Malaysia" disiarkan pada waktu perdana 15 April 2025. Jumlah penonton mencecah 8 juta orang, rekod tertinggi untuk dokumentari pendidikan. Media sosial kecoh. Ramai yang terkejut kerana tidak menyangka Malaysia sudah mencapai tahap itu. Ayat yang paling banyak diperkatakan adalah daripada pelajar Malaysia. UK masih menggunakan teknologi 10 tahun lepas. Selepas dokumentari itu, rakyat UK mula menempah tiket ke Malaysia. Tempahan penerbangan London Kuala Lumpur melonjak 300% dalam masa 3 hari. Agensi pelancongan memperkenalkan pakej lawatan teknologi Malaysia termasuk ke Bayan Lepas dan universiti tempatan. Bukan sahaja Cambridge, pelajar dari Oxford dan Imperial College juga mula merancang ke Malaysia. Program pertukaran pelajar dipercepatkan. Jessica menghubungi saya. Dia kini bekerja di ibu pejabat sebuah firma teknologi besar di Malaysia dengan gaji 2 kali ganda berbanding di UK.
Dia berkata dia langsung tidak mahu pulang ke UK. Malah 50 daripada 600 pelajar itu telah ditawarkan pekerjaan tetap di Malaysia. Ini adalah kehilangan bakat besar bagi UK, tetapi keuntungan buat Malaysia. Dokumentari itu ditonton lebih 12 juta kali di internet dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa. 3 hari kemudian, Menteri Pendidikan UK menghubungi saya. Beliau mengaku sangat terkesan dan mahu mengkaji semula dasar pendidikan UK dengan menjadikan Malaysia sebagai penanda aras. Beliau berjanji akan ada perubahan besar. Itulah pencapaian terbesar dalam 15 tahun kerjaya saya, namun ia terasa pahit manis. Mengapa menyatakan kebenaran begitu sukar? Kebenaran kadangkala menyakitkan, tetapi mengelak daripadanya tidak akan mengubah realiti. UK harus belajar daripada Malaysia tentang kelajuan, kecekapan, dan inovasi. 3 bulan kemudian, pada Julai 2025, saya dianugerahkan wartawan terbaik tahun ini di UK. Dalam ucapan saya berkata, kebenaran kadangkala tidak selesa, tetapi ia tidak boleh dielakkan. Tugas wartawan adalah menyampaikan fakta. Penonton berdiri memberikan tepukan gemuruh. BBC menawarkan saya jawatan timbalan Ketua Biro Asia yang berpangkalan di Kuala Lumpur sebagai koresponden khas. Saya menerimanya. University Cambridge juga menandatangani perjanjian pertukaran pelajar dengan UM dan USM untuk 100 orang setiap tahun. Kerajaan UK mula memperkenalkan dasar sokongan startup yang mencontohi Malaysia, memendekkan tempoh pelaburan dan memberikan insentif cukai. Malaysia bukan lagi sebuah negara di pinggiran dalam radar mereka. September 2025, saya kembali ke Kuala Lumpur sebagai timbalan Ketua Biro BBC. Di KLIA, saya melihat 1,200 pelajar UK tiba, 2 kali ganda daripada sebelumnya. Suasana di balai ketibaan sesak tetapi tetap teratur. Sistem Malaysia menguruskan 2,000 orang dalam masa 2 jam sahaja. Pelajar-pelajar bersorak melihat saya, mengatakan dokumentari saya yang mendorong mereka ke sini. Hati saya sebak. Jessica yang kini sudah 6 bulan bekerja di sini tersenyum lebar. Malam itu, saya makan malam bersama pelajar di sebuah kedai nasi lemak yang populer. Mereka bertanya tentang kehidupan di Malaysia. Saya menjawab, segalanya pantas. Penghantaran makanan, sistem pengangkutan, internet, urusan pentadbiran, semuanya 3 kali ganda lebih cepat daripada UK. Pelajar-pelajar mengangguk. Seorang bertanya, adakah UK boleh mengejar Malaysia? Saya berpikir sejenak. Mungkin. Tetapi dengan syarat, kita harus menerima perubahan dan meningkatkan kelajuan seperti mereka. Sebulan kemudian, penerbangan terus London-Kuala Lumpur ditambah kekerapannya. Saya membuat liputan tentang penerbangan sulung tersebut, yang penuh dengan golongan profesional muda berusia 20-an dan 30-an. Seorang pemuda berusia 27 tahun berkata, dia mahu bekerja di startup Malaysia kerana peluang ada di sini. Itulah jawapan kepada segalanya. Masa depan dan kemungkinan ada di sini. Pesawat berlepas, dan bayangan London semakin menjauh di bawah awan. Saya membuka komputer riba untuk menulis laporan baharu. Mengapa belia UK memilih Malaysia? Kini saya menetap di Kuala Lumpur. Tahun 2026, perubahan mula dirasai di UK walaupun perlahan. Semuanya bermula dengan hanya melaporkan kebenaran, dan dunia mula berputar. Inilah kuasa kewartawanan. Malaysia telah menunjukkan jawapannya. Kelajuan, kecekapan, inovasi. Kini dunia sedang memerhati, dan saya akan terus menyampaikan kisah itu tanpa ragu. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi ia sentiasa diperlukan. Malaysia, dunia kini sedang memerhatikan Anda. Jika Anda harus menggambarkan kisah hari ini dalam satu perkataan, adakah ia inspirasi, bangga, terkini? Sila tinggalkan satu perkataan di ruangan komen.